Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Qala al-musannifun rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurusi surau dan Haji Amir, yang saya kasih kepada Tuan Imam, Tuan Bilal dari Jawatan Kuasa Surau Najahiyah, muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah, tetamu Ramadan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini syukur kehadrat Allah karena kita dapat lagi bertemu dalam siri kuliah tazkirah selepas daripada tarawih ini. Tadi ini disediakan air putih ya, aku yang baca pendek-pendek. Kalau bagi ayat kotak, ingat saya boleh suara saya tu boleh hebat lagi lah. Jadi teruk sangat ni sebab ayat putih ya. Kalau ayat kotak, 3 kotak pula depan ni saya ingat tak habis lagi terawih ni. Tadi rahmat Allah sekalian, saya nak mengajak tuan-tuan dan saya lah pada malam ini. Cuba kita renung. Allah Ta'ala ciptakan seluruh alam ni. Allah Ta'ala ciptakan ibadat kepada kita ini bukan semata-mata ibadat yang diciptakan itu ibadat sahaja. Maknanya bila kita bertemu dengan Ramadan, kita rasa seronoklah Ramadan ni kerana mungkin kita akan dapat bajet untuk cat rumah baru, dapat pula bonus daripada syarikat orang pencen dia berganda, apa jua yang kita nak makan, benda-benda pelik, makanan-makanan pelik di Ramadan. Bukan hanya sekadar itu, tetapi yang lebih besarnya ialah Ramadan ini dia nak mengajar kita kenal Allah Ta'ala. Dia nak mengenal Allah Ta'ala ajar kita ini untuk kenal Allah Ta'ala dalam hidup kita ini. Macam mana Allah Ta'ala perkenalkan kepada kita sembahyang 5 waktu. Dalam sehari semalam tu sembahyang 5 waktu. Dia sengaja perkenalkan kepada kita dalam keadaan waktu kita sibuk macam mana pun, tengah tidur, bangunlah sembahyang subuh. Sembahyang 2 rakaat dia bukan ada apa pun. Tapi sebenarnya yang tu dia nak mengajar kepada kita, seronok macam mana pun tidur, Allah mesti ingat. Tuhan itu mesti ingat. Mesti tanam rasa tauhid di dalam jiwa. Kemudian bila kita bekerja sampai tengah hari, maka Allah Ta'ala ciptakan zuhur pada kita. Berhenti buat sembahyang zuhur. Sibuk macam mana pun, berhenti sembahyanglah zuhur 4 rakaat. Walaupun dalam musafir, buatlah walaupun 2 rakaat. Walau sibuk macam mana pun, Allah itu ada. Allah itu adalah Tuhan. Allah Ta'ala sengaja buat begitu. Asar, maghrib, Aisyah, sampailah subuh esok. Dan Allah Ta'ala ciptakan dalam masa 1 minggu. Apa dia? Allah Ta'ala ciptakan dalam masa 1 minggu ibadat yang wajib kita buat. Apa dia? Jumaat. Sedar tak sedar, Jumaat itu adalah satu benda yang Allah Ta'ala ciptakan dalam hidup kita. Nak bagi tahu bahawa aku ciptakan kamu wahai orang lelaki untuk menjadi pemimpin kepada keluarga yang ada di rumah. Sedar ataupun tidak. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan dalam masa sebulan ada yang namanya puasa. Ini puasa dalam bulan Ramadan ni. Dan puasa yang Allah Ta'ala ciptakan ini bukan hanya semata-mata nak memikirkan tentang nak makan apa, nak buka puasa apa. Ada orang pada hari ini bila sebut sahaja puasa, dia merasakan susah, terik dalam hidup dia. Teriknya dalam banyak keadaan lah terik. Yang pertama, puasa itu sendiri tak boleh makan dan minum. Yang keduanya nak bersedia untuk buka puasa, nak bersedia untuk sahur. Semua tu duk nampaklah duit akan keluar, belanja akan bertambah. Sebab itu kadang-kadang ada orang yang merasakan belanja di dalam Ramadan ini luar biasa dan lebih daripada bulan biasa. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, saya nak mengajak kepada tuan-tuan untuk bawalah Ramadan ini dalam hidup kita untuk kenal Allah. Bila kita kenal Allah dalam hidup kita bila kita kenal Allah, maka senang untuk kita melakukan ibadat dalam bulan ini. Kita penuhi dia dengan kerana Allah. Kita penuhi dia kerana Allah.
Kalau kita tak mengenali Allah, maka kita akan penuhi Ramadan ini di awal Ramadan saja. Sampai tengah, sampai akhir. Akhirnya kita kata apa? Ya, saya dah bertemu dengan Ramadan. Moga-moga tahun depan bertemu lagi. Hanya sekadar pesta biasa. Seronok menilai Ramadan, seronok pergi masjid ni, seronok berimamkan dengan imam sekian-sekian, seronok makan di masjid ni, seronok lepak di sini, seronok dan seronok. Tapi kita tidak lihat bahawa fokus yang sebenarnya ialah untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Bang siapa yang kenal Allah dalam bulan Ramadan ini, maka tak mudah-mudahlah untuk dia komplain apa-apa jua kebaikan yang dibuat dalam bulan Ramadan. Dia tak akan mudah untuk komplain orang nak buat 20 ke, orang nak buat 8 ke, orang nak buat tazkirah ke, imam ni sedap ke, imam ni tak sedap ke, imam ni begitu ke, begini. Semua kebaikan itu dia tak akan komplain. Tapi bagi orang yang suka komplain, maknanya Ramadan itu bukan kerana Allah yang ada dalam jiwa dia. Sebab tu selalu disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi kan, dia kata kun rabbani wala takun ramadani. Kita kena jadi hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Boleh faham? Kena jadi hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Bila jadi hamba Ramadan tu yang kita letih dalam Ramadan ni. Letih nak ibadat tak larat, nak baca Quran tak larat, nak Imam Ibnul Jauzi, seorang alim yang hebat. Dia kata kalaulah dalam bulan Ramadan ni tak boleh khatam Quran, baca Quran tu tak boleh khatam walau sekali, maknanya Ramadan ni tak ada apa dalam hidup kamu. Sebab di antara kelebihan Ramadan, kerana dia ada nuzul Quran, malam diturunkan Quran. Kalau kamu tak boleh khatam Al-Quran sekali pun, belum tentu bulan lain kamu akan boleh khatam. Ini disebut. Maka kita nilai-nilailah balik. Nilai-nilailah balik. Jangan duk tekan pula apalah geng masjid ni dah asyik buat tadarus Al-Quran. Alhamdulillah ada juga tuan-tuan daripada tak ada langsung. Kalau kita tak ikuti bermakna rugilah hidup kita ini. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, saya nak kongsi kepada tuan-tuan beberapa buah hadis Nabi yang mengajak dan mengajar kepada kita untuk kenal Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Allah ni Tuhan kita. Kita nak kena kenali Allah. Tauhid mesti kuat. Jangan main seronok-seronok ya dalam amalan ni. Tauhid mesti kuat. Baik. Satu hadis daripada hadis qudsi an Abi Hurairah qala. Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Satu hari aku dengar Nabi bersabda, qala Allah taala. Maknanya hadis ni hadis qudsi. Daripada Allah, pemahamannya lafaz daripada Nabi. Kata Allah Ta'ala, kata Nabi, qasamtus salah baini wa baina abdi nisfain. Allah Ta'ala kata, aku membahagikan dalam sembahyang ini ada dua bahagian. Satu antara aku dengan hamba aku. Aku dengan hamba aku. Allah Ta'ala berikan dalam sembahyang ini ada satu part yang Allah Ta'ala kata apa? Aku bahagikan dua antara aku dan hamba aku. Siapa aku ni? Allah. Siapa hamba aku ni? Kita lah. Wali abdi mas sa'ala, dan bagi hamba aku apa-apa yang dia minta itu bahagiannya. Bahagian aku lain bahagian hamba aku apa-apa yang dia minta. Fa idzal abdu qala, kata Allah Taala, apabila hamba aku berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna? Apa makna alhamdulillahi rabbil alamin? Segala puji bagi Allah. Qala Allah Taala, maka Allah Ta'ala kata, aku jawab bagi pihak aku apabila ada hamba aku yang baca macam tu. Bukan dengar, dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Allah Ta'ala kata apa? Aku jawab bagi pihak aku untuk dia. Hamadani Rabbi. Wahai malaikat, cuba tengok hamba aku ini sedang memuji aku. Ni maknanya Allah bangga tak? Allah bagi tahu ni, hamba aku sedang memuji aku. Maknanya dia sangat bangga. Dia sangat bangga. Kemudian wa idza qala, dan apabila hamba-Ku berkata Ar-Rahmanir Rahim. Apa makna Ar-Rahmanir Rahim? Dialah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Allah Ta'ala jawab bagi pihak dia untuk setiap hamba Allah yang baca kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Athna alayya abdi. Tengok, hamba aku masih lagi memuji aku. Tadi pujilah sekali, alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan sekalian alam, segala puji
untuk Tuhan sekalian alam, Allah Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang sekalian alam tadi sifatnya maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Ta'ala beritahu malaikat, tengok dia puji lagi aku. Wa idza qala, dan apabila hamba aku berkata maliki yaumiddin. Apa makna maliki yaumiddin? Dialah raja pada hari pembalasan. Allah lah raja pada hari pembalasan. Bila hamba aku berkata dialah raja pada hari pembalasan, maka Allah Ta'ala menjawab bagi pihak dia untuk setiap hamba yang membaca, majadani abdi wa fawwada amrahu abdi ilayya. Cuba tengok, hambaku telah mengurus, hambaku telah menyerahkan semua urusannya kepadaku. Bila hambaku berkata maliki yaumiddin, akulah raja pada hari pembalasan, maknanya dia sedang menyerahkan segala urusannya kepadaku. Allah Ta'ala jawab tu. Kemudian wa idza qala, dan apabila hambaku menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna tuan-tuan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya engkaulah kami sembah, hanya engkaulah kami mohon pertolongan. Hamba ni berkata, Tuhan, hanya engkau kami sembah, hanya engkaulah kami mohon pertolongan. Bila hamba ni berkata begitu, Allah Ta'ala menjawab, hadza baini wa baina 'abdi wa ta'abbudi sa'alah. Allah Ta'ala kata apa? Lihat, ini adalah satu permintaan hamba-Aku kepada Aku, dan yang ini adalah rahsia di antara aku dan hamba aku. Apa-apa yang dia minta, aku akan beri. Bila hamba-Ku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkaulah kami sembah, hanya engkaulah kami mohon pertolongan, Allah Ta'ala jawab bagi pihak dia, lihat, hamba-Ku telah meminta seluruhnya kepada aku, dan permintaan ini aku akan tunaikan di antara aku dengan dia. Tuan-tuan, berapa banyak kali kita membaca kalimat-kalimat ini, sedar ataupun tidak, Allah Ta'ala sedang mengira-ngira apa yang sepatutnya diberikan kepada kita. Cuma kadang-kadang kita membaca dalam keadaan yang kita tidak memahami, akhirnya kita baca begitu sahaja. Kita baca dalam keadaan yang tidak ada nilai di sisi kita pun, kita dengar tak sedap dah kita baca. Ya Allah, ya Allah, tak seronok. Cuba baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Ta'ala sebut, tengok hamba-hambaku sedang membaca dan mengharapkan kepada aku, dan aku ini akan berikan apa harapan dia kepada aku dan apa permintaan dia kepada aku akan beri. Yang ni hanya aku dan dia. Maknanya di antara kita ni seorang kita ni dengan Allah. Tak ada berkait dengan orang lain, bukan kerana orang lain, bukan kerana ramai. Di antara kita ni hamba Allah dengan Allah sahaja. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, satu ayat yang menceritakan kepada kita bahawa kita perlu kuat tauhid kepada Allah, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Hebat tuan-tuan. Baik, kemudian Allah Ta'ala berkata, kemudian hamba berkata, fa iza qala ihdinas siratal mustaqim. Apa makna tuan-tuan? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sekali lagi Allah Ta'ala kata, hadza li'abdi wa li'abdi sa'alah. Allah Ta'ala kata, cuba lihat, hamba-Ku sedang meminta, yang permintaan ini adalah permintaan di antara aku dengan dia. Dia minta, aku akan beri. Apa yang kita minta pada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tadi minta tolonglah wahai Tuhan. Sekarang ni minta, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah Ta'ala kata apa? Apa yang diminta, aku akan sediakan. Syaratnya, hanya dia minta, aku beri. Siapa minta, Allah Ta'ala akan beri. Siapa tak minta, dengar sahaja, maka tidak adalah apa-apa pemberian Allah kepada dia. Allah tak sediakan kepada seseorang yang tidak meminta pada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita membaca surah Al-Fatihah, sangat simple. Satu-satu surah yang Tuhan turunkan kepada kita untuk dibaca setiap masa, dan di dalamnya tersimpan banyak rahsia di antara kita dengan Allah. Seolah-olah nak bagi tahu bahawa Allah ini adalah Tuhan yang kita hanya mengharapkan hanya pada Dia. Hanya pada Dia. Ini terkandung dalam surah Al-Fatihah. Sebab itu tuan-tuan, bacalah Fatihah dengan elok.
Baca surah Al-Fatihah dengan elok-elok. Dengarlah surah Al-Fatihah yang dibaca oleh untuk imam sesiapa sahaja dengan pendengaran yang bersifat ilmu. Hari ini kita dah dapat dah. Rupanya dalam surah Al-Fatihah ni dia boleh menguatkan tauhid kita kepada Allah. Yang keduanya, Allah Ta'ala menceritakan kepada para malaikat bahawa tengok hamba-hambaku bila dia minta, aku akan beri. Syaratnya dia mesti minta, maka aku akan beri. Sebab tu surah Al-Fatihah ini dalam sembahyang dianggap sebagai rukun apa? Rukun qauli. Rukun qauli maknanya kena sebut dan kena didengar, kena dilafazkan, tak boleh mulut tu macam tu. No, tak boleh, tak boleh. No. No, tak boleh kan. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok, tuan-tuan pergi Mekah kan. Tuan-tuan duduk di Mekah ni, di antara best di Mekah ni apa dia? Selain daripada buat umrah, best dia bila kita sembahyang dengan tok imam Mekah. Bila kita mendengar bacaan-bacaan mereka, kita boleh rasa Masya Allah sedapnya. Tuan-tuan, kalau kita ada ilmu, ni tuan-tuan di antara orang yang ada ilmu, datang majlis ilmu, ada ilmu. Malam ni kita dah ada ilmu. Sebenarnya kekuatan itu bukan kepada suara ada yang sedap, tetapi kepada kefahaman ilmu yang kita dapat dan bacaan yang dibaca itu sampai meresap ke dalam kalbu sebab kita faham. Ada sekali itu saya pergi umrah. Ada pagi itu Imam subuh ni, Dr. Bandar Balilah tu dia baca, saya ingat surah apa, tapi dalam tu dia ceritakan tentang neraka lah, tentang neraka. Ada jemaah sebelah saya ni, dia dengar aja ayat tu, badan dia bergetar. Saya ingat kot dia demam sejuk lah, rupanya sedang menangis kan. Dia Arab, dia memahami. Bila kita tengok dia, kita di sebelah dia, kita tengok, kenapa? Tuan-tuan, tengok dia ni pula, bukan umur tuan-tuan ni. Bukan umur tuan-tuan ni, tuan-tuan semua rambut putih. Kan? Sandar di dinding ni. Ni umur belasan tahun. Budak kan? Belasan tahun ni maknanya remaja lah, remaja. Duduk sebelah ni, dia memahami bacaan yang dibaca oleh imam ni. Dia tak apalah, dia orang Arab, dia memahami. Kita ni tuan-tuan tak payahlah nak memahami banyak, balik duk cari pula ni dengan umur tua-tua macam ni. Kuliah ayuhal kafirun pun tak jumpa, lakum jidukum boleh. Dia nak balik cari terjemahan, mampu tak jumpa tuan-tuan. Kan? Hafal kepala, hujung lupa. Sampai hujung kepala pula lupa. Tapi kalau kurang-kurangnya surah Al-Fatihah ni kita faham. Very simple. Cukup dah. Kerana apa? Dia boleh menguatkan tauhid kita kepada Allah. Yang keduanya, kita boleh tahu ini permintaan yang paling special kita dengan Allah. Cuba tuan-tuan baca sikit surah Al-Fatihah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tetap faham sikit ya, tapi bila kita baca, dia boleh meresap masuk ke dalam kalbu kita. Bila kita memahami, faham yang ni pun okey dah. Saya ingat dulu ada guru saya seorang, bila dia sembahyang tarawih, dia jadi imam, dia baca Fatihah ni paling lambat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim sampai waladdallin amin. Kemudian tak baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Tapi dia nak sebut apa? Dia nak ajar kita apa dia? Surah Al-Fatihah ni cukup yang kamu faham. Ada yang tu pun sudah menguatkan tauhid kita kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, itulah permintaan yang besar di antara kita dengan Allah. Tak payahlah letak orang lain, kita dengan Allah.
Kadang-kadang berlaku dalam masyarakat Malaysia kita ini, bila dia nak minta sesuatu pada Allah, dia cuba apa? Dia cuba upah orang lain. Upah, minta maaf lah, ni saya sebut ni. Dia cuba upah orang lain. Dia jumpa tu imam, malam ni imam buat tahlil sikit, tak apa, kita sedia makan dan semua tu. Salah tak? Tak salah, tuan. Tapi kalau dia boleh buat sendiri, alangkah lebih baik. Kadang-kadang orang ni kerana dia sibuk begitu begini, maka dia terpaksa sab projek pahala dia ni bagi ke tu imam, bagi ke ustaz-ustaz. Itu yang tu imam semua makan sedap-sedap, ustaz makan sedap-sedap, kan? Sebab apa? Benda ni disab. Tapi kalau kita boleh buat sendiri, bukanlah salah benda yang sebegitu. Tak salah. Tapi kalau kita boleh buat sendiri pun cantik, dan dalam masa yang sama kita sab juga kepada masjid dan surau. Lagi cantik, lagi ramai, lagi baik. Sekurang-kurangnya kita sendiri boleh minta sesuatu pada Allah melalui apa? Surah Al-Fatihah. Baik, yang pertama. Yang keduanya, ada satu hadis kursi yang panjang dalam kitab Riyadhus Salihin. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, kullu ibni Adam khatta'un. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfir lakum. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi ini, wahai hamba-hambaku, aku tahu kamu ni wahai anak Adam sentiasa bersalah kepada aku siang dan malam. Maka oleh kerana itu mintalah ampun kepada aku akan ampun semua dosa-dosa kamu. Fastaghfiruni, mohonlah taubat kepada aku, pasti aku akan beri keampunan. Tentu yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, satu lagi hadis Nabi, hadis kursi ini nak mengajar kepada kita bahawa kita ada Tuhan yang namanya Allah. Dan setiap daripada kita ini mesti ada salah yang kita buat setiap hari. Banyak tak kesalahan kita? Kalau dicatat, sangat banyak. Kita mengeluh dengan Ramadan, kita rasa tak sedap, tak seronok dengan imam, kita rasa tak seronok dengan Quran, kita rasa mengganggu hidup kita. Kita lewat sembahyang, kita tak baca Quran, kita tak sembahyang duha, kita tak sembahyang tahajud. Yang benda-benda ini adalah benda yang sunat, tetapi kadang-kadang dalam hati kita tak apa, itu adalah satu dosa. Kerana apa? Satu benda yang Tuhan ajar kepada kita, turun kepada Nabi SAW. Jom kita buat kebaikan, kita rasa tak ada apa. Tentu yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, semua itu satu-satu dosa yang kadang-kadang dosa-dosa ini dosa yang kita tidak sedar. Maka Allah Ta'ala membuka satu jalan. Tak apa, kamu tersilap buat dosa, mintalah ampun kepada aku. Aghfir lakum, Allah jawab, aku pasti akan mengampunkan kamu. Syarat kamu minta ampun. Tuan-tuan, cuba kita tengok beza antara Allah dengan manusia. Antara Allah dengan manusia. Allah ni bila kita bersalah, dia ajak kita, mai minta ampun, mailah minta ampun dengan aku. Agak-agak kalau manusia ada tak? Kalau ada orang salah dengan kita, agak-agak kita nak panggil tak? Mailah minta ampun dengan saya. Dah, kita akan ambil jalan macam mana? Aku nak tengok dia nak mai tak mai. Aku nak tengok dia nak mai tak mai. Tak mai haram jaga. Kita kan. Akak-akak katakanlah suami akak tiba-tiba malam ni tak bawa more habis lah malam ni kan, tak bawa more. Akak sampai rumah, more tak ada. Abang ni apa lah. Agak-agak kita suami ni boleh tak pergi jumpa dengan dia? Yang marilah minta maaf kat abang, kan kita tunggu. Tak datang, baju raya tak dapat. Biasanya itu yang ada dalam jiwa kita. Siapa-siapa pun, aku nak tunggu ya, dia nak datang ataupun tidak datang. Tapi bezanya dengan Allah Ta'ala, sayang dia kepada kita ini, dia mengajar apa? Tak apa, kamu salah, fastaghfiruni, mohonlah taubat pada aku pasti akan berikan keampunan. Hebat tak? Sangat hebat. Hadis ni dia nak mengajar kepada kita kena tanam rasa tauhid dalam diri. Sebab tu hari ini tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok orang Islam kita ni, Ramadan ni dia jadi bulan bergaduh. Ramadan ni dia jadi bulan apa? Bulan krisis akhlak, krisis fitnah. Pelik tuan-tuan. Sedangkan orang Islam tuan-tuan, sedangkan
duduk di celah-celah orang Islam, IC pun Islam, tapi mana nilai Islam yang ada pada dia, nilai beriman daripada Allah Ta'ala. Patutnya makin dia menjauhi maksiat, makin dia tak buat satu-satu benda yang boleh menyebabkan fitnah kepada agama. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ni dipanggil apa? Ni dipanggil istighfar. Susah ke mudah kan? Mudah aja, senang aja. Cuba tuan sebut astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sebab tu para ulama sebut astagfirullahaladzim ini yang pertama diberikan keampunan Allah daripada dosa-dosa yang kita terbuat, dosa-dosa kecil yang banyak kita terbuat. Yang keduanya diangkatkan darjat. Diceritakan Nabi masuk ke Mekah, kan apabila Allah Ta'ala turunkan idza ja'a nasrullahi wal fath, apabila pertolongan Allah sampai turun dan dibukakan Mekah, kamu akan lihat ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja, kamu akan melihat manusia ini masuk Islam berbondong-bondong ramai, kan? Fasabbih bihamdi rabbik, maka ucaplah subhanallah, memuji Tuhan, alhamdulillah, subhanallah, ni Tuhan punya kuasa. Allah Ta'ala minta Nabi fasabbih bihamdi rabbik, maka pujilah Tuhan pada waktu itu, subhanallah, Tuhan buat. Wastaghfir, dan mintalah ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah ini bukan kerana Nabi buat dosa, tetapi kerana nak diangkat darjat Nabi SAW. Tentang sembahyang, lepas bila sembahyang, apa sunnah Nabi paling mudah? Astaghfirullah. Sembahyang tu dah dikira sebagai pengampunan dosa. Astaghfirullah yang disebut itu sebagai nak mengangkat darjat kita di sisi Allah. Bila Allah Ta'ala angkat darjat kita di sisi dia dengan kita buat satu benda yang Allah Ta'ala perintah, apa kita minta, Allah Ta'ala pasti memberi. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah ni, dia kata apa? Aku tak pernah langsung mensia-siakan setiap pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik. Buat baik, Allah Ta'ala takkan sia-siakan. Pahala dapat, ketenangan dapat, akhirat dapat apa tuan-tuan? Syurga. Ini duduk relax nak masuk syurga. Mana boleh tuan? Duduk relax, tunjuk muka selfie sikit. Tengok muka saya, muka ahli syurga. Siapa kata? Itu nak marah lah maknanya. Jangan sampai kita rasa muka kita comel, ahli syurga. No. Dua rasa kita ni, mungkin orang sekarang kan suka selfie, sembahyang pun selfie kan, selfie. Ahli syurga. No tuan-tuan. Selama mana tauhid kita tak kuat di sisi Allah, maka belum tentu lagi dianggap sebagai ahli syurga. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ada satu kalimat dan doa, lafaz daripada ayat Al-Quran, digunakan oleh, dalam hadis, dalam satu riwayat digunakan oleh Sayyidina Ali dalam doanya. Dan yang ini bila dibaca sahaja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kepada sesiapa yang membaca laqad fa'altu. Apa ayat dia? Ayat saya nak baca ni tuan-tuan, tuan-tuan sambung. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lagi, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Lagi, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Surah apa? Surah apa? Surah Baqarah. Ayat apa kan? Ayat apa? Ayat apa? Boleh jawab, saya hadiah ikan bekasam. Ikan bekasam tu kalau pagi esok, 4:30 pagi bangun goreng, automatik orang keliling nanti mesti bangun sahur. Kan? Ni saya cerita malam-malam tak apa, rasa lapar sekali lagi bagi goreng kan? Kena yang tu 4:30 keliling orang akan bangun. Tapi jangan beli satu, kawan-kawan minta lagi kan. Tak ada yang aku punya untuk sok hari lusa kan. Nanti dirahmati sekalian, surah Al-Baqarah ayat 286, baris yang keempat daripada akhir. Terjemahan dia ayat ni, para sahabat diminta pada Nabi, pada Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami, kalaulah kami ini tersilap buat satu-satu benda, kalau kami terlupa buat sesuatu benda,
maka jangan hukum kami. Jangan hukum kami. Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala jawab bila dia dibaca la tu'akhna in nasiya akhtana, semua tu dibaca sampai habis itu, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata laqad fa'altu. Ya, aku tak akan hukum kamu dan aku akan bertanggungjawab setiap benda-benda yang berlaku ke atas kamu. Maknanya setiap benda yang berlaku ke atas kita ini tak ada jalan lain lah melainkan bila dihadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa ini, laqad fa'altu, pasti Allah Taala akan menunaikan setiap daripada hajat kita. Tentu yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini dalam Ramadan ini, yang pertama Fatihah, kedua istighfar, yang ketiga amallah doa ini. Moga-moga kita boleh membawa kehidupan kita dalam Ramadan ini menjadi kehidupan yang sampai habis Ramadan. Habis Ramadan pula fikir pula ni nak datang pula bulan Zulhijjah, nak korban pula, satu lagi pula amalan-amalan agama yang kita nak kena kuat dalam kehidupan kita. Dan benda-benda ini Allah Ta'ala akan permudahkan urusan tersebut untuk kita buat satu persatu. InsyaAllah amallah dengan doa ini, moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bukakan jalan kepada kita. Wallahu Ta'ala alamah. Cukup sekadar itu yang boleh kita berkongsi lah pada malam ini. Yang baik daripada Allah lah, yang kuat daripada kelemahan saya sendiri. Tadi ada satu soalan yang orang tanya, macam mana nak niat salat witir. Salat witir, ada ulama yang menyebut witir ni dia 3 rakaat. Satu pendapat yang mengatakan witir ni kena buat 3-3 sekali. Buat 3-3 sekali, satu salam. Yang tu yang sepatutnya berlaku. Surah Fatihah, baca surah lepas tu, kemudian rakaat kedua surah Fatihah, baca surah lepas tu, dan tidak ada tahiyat awal, bangun untuk yang ketiga. Yang tu dipanggil witir. Witir ini apa makna tuan-tuan? Witir ni ganjil 1, 2, 3, ganjil lah tu. Tetapi ada sependapat pula mengatakan bahawa boleh buat 2 dan buat juga 1. Yang buat 2 ini dia tak nama witir, dipanggil apa? Salatul syafa' wasyaf'i wal watri. Maksudnya wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watri. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr, demi wal fajri, demi waktu fajar, wal layalin ashri, dan 10 malam. 10 malam yang terpilih lah di antaranya malam Lailatul Qadar, malam 10 Zulhijjah 1 hingga 10 Zulhijjah. Wasyaf'i wal watri, wasyaf'i ini hari-hari genap, wal watri hari-hari ganjil. Ada ulama yang mengatakan boleh berniatkan dengan salat syafa' 2 rakaat. Sebut sikit syafa'. Sahaja aku sembahyang salat sunat syafa' 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tetapi dah oleh kerana kita memahami yang itu adalah termasuk dalam salat witir, tidak salah. Sahaja aku sembahyang salat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, tapi dengan syarat kita mesti buat selepas itu 1 rakaat lagi. Sebab tu la witra fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Maknanya kita tak boleh buat 2 yang ni tinggal buat pula 1 tengah malam. Dia kena buat sekali. Boleh faham tuan? Itu di antara benda-benda yang saya boleh berkongsi lah dengan tuan-tuan pada malam ini. Wallahu ta'ala alam lah. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan sini. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatul muqarrabin fi afiyati arhamar rahimin. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin ilhaman malaikatul muqarrabin fi afiyati arhamar rahimin. Walhamdulillah.